Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah faqad fadal muttaqun. Ahbabuna fillah, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dapat rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah kerana dengan limpahan rahmat, taufik serta hidayah daripada Allah, pada pagi ini kita dapat sama-sama melaksanakan solat fardu subuh, dapat sama-sama melantunkan tasbih, tahmid dan takbir, memulakan pagi kita dengan zikrullah. Mudah-mudahan sepanjang daripada hari ini kita berada dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala, perlindungannya, barakah, rahmat, taufik dan hidayah daripadanya. InsyaAllah kita sambung perbahasan kita berkenaan dengan seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kita sambung pada kisah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan tentang kebaikan dan juga ketokohan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud dalam ilmu Al-Quran. Dalam hadis Nabi kita katakan, man sarrahu an yaqra' al-Qur'ana ratban kama nazal falyaqra' biqira'ati ibni ummi abdin. Siapa yang nak baca Quran sebagaimana Al-Quran itu diturunkan, maka bacalah dengan bacaan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Dan bacaan yang kita baca ini tuan-tuan merupakan bacaan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud yang mengambilnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran yang kita baca pada hari ini merupakan Al-Quran riwayat ulama-ulama Kufah, yang jalan periwayatannya ialah melalui Sayyidina Ali bin Abi Talib, Osman bin Affan, Zaid bin Sabit, Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab dan Salim maula Abi Huzaifah. Jadi ada 6 orang daripada sahabat Nabi SAW yang merupakan guru Al-Quran kepada kita semua. Bahkan dalam banyak-banyak daripada 6 tadi itu ada 2 orang tokoh Quran yang hebat. Yang pertama ialah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, yang Nabi kita katakan bacaan dia saling tak tumpah sebagaimana bacaan Rasulullah SAW. Dan yang keduanya ialah Sayyidina Ubay bin Ka'ab, yang Nabi kita katakan aqra'ukum Ubay, yang paling qari di kalangan kalian, yakni di kalangan para sahabat, ialah Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu. Dan kita juga, guru kita juga ialah Sayyidina Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu, yang merupakan ketua lujnah pengumpulan Al-Quran di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan juga zaman Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Bahkan ada 2 orang daripada mereka merupakan penyemak bacaan Al-Quran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap tahun ketika mana Nabi kita memperdengarkan bacaan Al-Quran kepada Jibril alaihi salam. Maka yang menjadi penyemaknya ialah Zaid bin Thabit dan Ubay bin Ka'ab. Itulah guru-guru Al-Quran kita, yang mana jumlah ayat suci Al-Quran yang telah dikumpulkan oleh mereka, yang disampaikan kepada kita ialah 6.236 ayat. 6.236 ayat suci Al-Quran, berdasarkan apa yang mereka baca daripada Nabi kita dan tempat-tempat yang mereka sepakati. Keenam-enam mereka sepakati tempat yang Nabi kita selalu berhenti ketika mana membaca Al-Quran. Maka hitungannya ialah 6.236
ayat. Ya, orang kita selalu sebut 66666, sedap sebut. Ya. Tapi kalau dia ambil kalkulator dikira campur surah, ya, surah Al-Fatihah 7 ayat, surah Al-Baqarah berapa, surah Ali Imran 200 ayat, maka akhirnya kita akan dapati ya jumlahnya hanyalah 6236 ayat. Ya, kita takkan temui 6666 ayat. Baik, pada halaman yang ke-108, Omar menyambung ceritanya. Suatu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan Abu Bakar, mereka berunding tentang hal orang Islam. Aku turut ada bersama mereka. Setelah selesai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar, kami juga turut keluar bersama baginda. Apabila tiba di masjid, kami lihat seorang lelaki sembahyang, namun kami tidak jelas siapakah lelaki itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti mendengar lelaki tersebut membaca Al-Quran, kemudian berpaling kepada kami dan bersabda, sesiapa yang ingin membaca Al-Quran sebagaimana ia diturunkan kepadaku, bacalah seperti bacaan ibni Ummi Abdin, yaitu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Setelah itu Abdullah bin Mas'ud duduk berdoa, lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaminkan doanya. Mintalah kamu akan memperolehinya, mintalah kamu akan memperolehinya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar menyambung ceritanya, aku berkata dalam hati, demi Allah pagi-pagi besok aku akan pergi bertemu Abdullah, aku akan beritahunya bahawa Rasulullah mengaminkan doanya. Ini sifat daripada sifat para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Mereka suka menyampaikan khabar dan berita gembira kepada saudaranya. Salah satu daripada amal kebaikan yang paling Allah suka ialah idkhalus surur fi qulubil mu'min, memasukkan kegembiraan ke dalam hati orang yang beriman. Jadi ini di antara pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Kita buat orang gembira dan ceria itu merupakan salah satu daripada kegembiraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesukaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Umar pun targetnya kalau boleh pagi besok dia nak ceriakan Abdullah, nak hiburkan hati Abdullah dengan berita bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semalam mengaminkan doa beliau, bahkan Nabi kita juga memuji bacaan beliau yang baik. Keesokan harinya pagi-pagi lagi aku pergi bertemu Abdullah dan memberitahu beliau berita gembira tersebut, namun aku dapati Abu Bakar telah mendahuluiku. Masya Allah, Abu Bakar awal lagi. Ini kata Sayyidina Abu Bakar nih, beliau telah datang bertemu Abdullah dan memberitahu khabar tersebut. Demi Allah, aku tidak pernah berjaya mendahului Abu Bakar dalam amalan kebaikan. Beliau sentiasa mendahuluiku. Ni kata Sayyidina Umar, aku dengan Abu Bakar ni sentiasa salah. Nak buat apa pun Abu Bakar dulu. Selesai solat subuh, Nabi kita toleh pada sahabat. Nabi kita katakan, siapa di kalangan kalian ada maridah, yang dah ziarah orang sakit. Maka kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, kita baru selesai salat subuh, bila pula nak ziarah? Jadi kata Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, semalam saya dengar Abdurrahman bin Auf tak sihat. Jadi sebelum saya masuk ke masjid, saya dah singgah sapa Abdurrahman bin Auf. Nabi kita tanya lagi, siapakah daripada kalian yang pagi-pagi ini telah bersedekah? Kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, sedekah apa? Kita baru bangun tidur, kemudian masuk ke masjid, solat subuh. Abu Bakar kata, ya Rasulullah, tadi saya di rumah Abdurrahman, dia bagi saya beberapa keping roti. Saat saya nak masuk ke masjid, ada orang fakir, saya dah bagi. Masya Allah. Ya, dah sedekah dah Abu Bakar As-Siddiq. Maka Nabi kita SAW mengatakan, ya siapakah di kalangan kalian yang berpagi-pagi dah berpuasa?
Kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, kami memang belum makan lagi, tapi tak ada cadangan nak puasa. Kata Abu Bakar As-Siddiq, saya daripada semalam dah niat nak puasa ya Rasulullah. Ini Nabi SAW mengatakan, tak terhimpun kebaikan-kebaikan ini kepada seseorang pada awal pagi kecuali dia adalah ahli syurga. Masya Allah. Ini Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu sentiasa mendahului para sahabat yang lain dalam hal-hal dan urusan kebaikan. Jadi adalah mustahil orang yang sehebat ini, orang yang semulia ini, orang yang persahabatannya diakui dalam Al-Quranul Karim, tiba-tiba dituduh sebagai pengkhianat, mengkhianati keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah sampaikan dikatakan kafir oleh orang-orang Syiah. Ini merupakan salah satu daripada pendustaan, dan juga mereka pasti akan berhadapan dengan Sayyidina Abu Bakar, akan berhadapan dengan kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana mereka telah mencerca, menghina, bahkan mengkafirkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Abdullah bin Mas'ud sangat arif dengan kitab Allah hinggakan beliau pernah berkata, demi Allah tiada Tuhan selainnya. Tiada suatu ayat pun yang turun melainkan aku mengetahui di mana ia diturunkan, kenapa ia diturunkan. Jika aku mengetahui ada seseorang yang lebih mengetahui dariku, akan dapat ditemui dan dapat ditemui, pasti aku akan berusaha menemuinya. Masya Allah, sifat ni nak belajarnya Abdullah bin Mas'ud dan betapa gemarnya dia dengan Al-Quran. Keterikatan hatinya dengan Al-Quran tu sehingga kan bukan sekadar baca saja, tapi nak tahu rahsia di sebalik setiap ayat. Sampaikan nak tahu apa sebab musabab turunnya ayat ini. Ayat ni kenapa? Ayat ni kenapa? Apa kisah di sebalik ayat ni? Diturunkan di mana? Kepada siapa ditujukan? Kenapa diturunkan? Pada musim apa diturunkan? Masya Allah, semuanya diketahui oleh beliau kerana keterikat hatinya dan kegembiraannya dengan Al-Quranul Karim. Hari ini kita tengok kadang-kadang kita lebih terikat dengan gadget. Bangun tidur aja yang dicapainya handphone dulu. Tengok apa yang di-share oleh kawan-kawan. Hatta bangun pukul 4 pagi pun tak sempat nak tahajud, tengok gadget dulu. Para sahabat dulu, Nabi kita dulu, kalau bangun tengah malam apa yang mereka buat dulu tuan-tuan? Mereka berwuduk. Kemudian mereka baca Al-Quran. Nabi kita sentiasa baca 10 ayat akhir daripada surah Ali Imran. Bila Nabi kita bangun daripada tidur, Nabi kita langsung baca ayat-ayat daripada Ali Imran. Sebelum tidur Nabi kita baca banyak bacaan-bacaannya, antaranya ialah 3 qul. Kemudian Nabi kita baca pula 4 ayat akhir daripada surah Al-Baqarah. Itu di antara apa yang Nabi kita baca. Nak menunjukkan bahawa tuan-tuan, dalam hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, dalam hidup baginda, awal bangun paginya dengan Quran dan penyudahnya juga dengan Quran. Awal bangun paginya langsung dengan ayat-ayat daripada surah Ali Imran. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Baca sampailah habis surah Ali Imran. Itu ayat yang Nabi kita sering baca, bahkan dikatakan kana sallallahu alaihi wasallam yaqra, Nabi kita sentiasa membacanya. Ketika mana baginda sallallahu alaihi wasallam bangun daripada tidur baginda sallallahu alaihi wasallam, dan begitulah juga saat baginda sallallahu alaihi wasallam selesai daripada urusan kehidupan hariannya, Nabi kita nak tidur, Nabi kita akhiri tidur baginda juga dengan Al-Quran.
Jadi sentiasa hidup ini dimulakan dengan Al-Quran dan disudahi dengan Quran. Kita hari ini bukan masalah tak tahu, tapi masalah tak mahu. Ya, bukan masalah tak tahu, masing-masing daripada kita dah tahu dah apa yang nak dibaca, apa yang Nabi kita suka, tetapi belum sampai kepada peringkat terikatnya hati kita tu dengan Rasulullah. Para sahabat, tuan-tuan, apa yang Nabi kita pesan, sekali aja Nabi kita pesan, selamanya mereka amalkan. Sekali aja Rasulullah pesan, selamanya mereka akan amalkan. Itu sahabat. Sahabat sangat-sangat mengharapkan pada penghujung daripada kehidupan mereka ini, mereka akan dikumpulkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Bilal saat nak meninggal, dia bersyair dengan syairnya, ghadan nalqa ahibbah Muhammadan wa suhbah. Esok aku akan jumpa kekasihku semula, Nabi Muhammad, dan juga sahabat-sahabat yang lain. Itu kerinduan dan kecintaan mereka. Sehingga kan kata Maulana Yusuf Kandahlawi, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in ni, kenikmatan syurga itu tidak bernilai bagi mereka andai kata mereka masuk syurga tapi tak jumpa Rasulullah. Seolah-olahnya macam tu. Syurga ni tak bernilai bagi mereka kalau mereka dapat masuk syurga tapi tak jumpa Rasulullah. Sebab target dan cita-cita mereka bukan sekadar nak masuk syurga, tapi nak bersama dengan Nabi di dalam syurga. Itu cita-cita sahabat. Bersama dengan Nabi dalam syurga ni merupakan kemuncak kepada kegembiraan dan kebahagiaan bagi para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Anas bin Malik tanya, ya Rasulullah, nanti kat padang mahsyar macam mana saya nak cari Tuhan? Fatimah Zahra tanya, ya wahai ayahanda kesayanganku, di mana akan ku cari di kau pada hari kiamat kelak? Begitulah juga Sayyidina Sauban sampaikan tak dapat tidur bermalam-malam sehingga bengkak-bengkak matanya. Nabi kita tanya, kenapa? Kerana kata beliau banyak menangis kerana bimbang kalau di hari akhirat kelak aku terpisah dengan engkau ya Rasulullah. Bimbang kalau terpisah dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah turunkan ayat, wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was siddiqin wasyuhada'i was salihin. Sesiapa yang mentaati Allah, mentaati Rasul, maka merekalah orang yang akan bersama dengan orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka, iaitu di kalangan nabi-nabi, di kalangan orang yang syahid, di kalangan orang yang siddiqin, yang benar dan jujur dalam agama, dan bersama dengan orang soleh. Maka ulama mengatakan para sahabat bila turunnya ayat ni mereka sangat gembira kerana itulah rupa-rupanya tiket dan peluang untuk mereka bersama dengan Nabi. Orang yang taat pada Allah dan Rasul. Maka dengan sebab itu yang kita katakan tadi, sekali Nabi kita sebut, langsung sahabat buat berterus-terusan kerana target dan cita-cita mereka nak berada dalam syurga Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata-kata itu bukanlah bermakna Abdullah bin Mas'ud terlalu memuji dirinya, bahkan ia merupakan hakikat sebenar. Maksudnya memang Abdullah ni tahu sungguh tiap-tiap rahsia daripada ayat suci Al-Quranul Karim, sehingga kan ayat apa diturunkan, bila diturunkan, kepada siapa ditujukan, musim apa diturunkan, semuanya beliau tahu. Suatu ketika dalam perjalanan, Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bertembung dengan satu kafilah. Namun kegelapan malam menghalang penglihatannya daripada mengenali siapakah mereka. Sayyidina Umar Al-Khattab dalam perjalanan balik daripada laksanakan umrah, kemudian berselisih dengan satu kumpulan kafilah, pada suatu malam. Kafilah tu datang daripada Kufah, datang pada Iraq.
Abdullah bin Mas'ud turut berada dalam kafilah itu. Dalam kumpulan tu ada Abdullah bin Mas'ud, cuma malam yang gelap khalifah tak kenal, dan tak tahu siapa kumpulan tersebut. Maka Umar memerintahkan seorang lelaki berteriak, kamu semua datang daripada mana? Sayyidina Umar suruh tanya, kumpulan itu datang daripada mana? Maka jawab Abdullah bin Mas'ud, min fajjin amiq. Abdullah bin Mas'ud yang jawab ni tuan-tuan, dia guna ayat Quran. Dalam bercakap ni pun guna ayat Quran. Tanya kalian daripada mana? Katanya min fajjin amiq, pendalaman. Fajjin amiq di tempat di mana mata air yang ada di Iraq. Jadi saat sebut macam tu aja, orang yang faham ilmu Quran, yang tahu bahasa Quran, maksudnya orang ni maksudkan mereka ni datang daripada Iraq. Datang daripada tempat kelahiran Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kemudian Omar berteriak, tanya pula, kamu semua nak ke mana? Maka jawab Abdullah bin Mas'ud, ilal baitil atiq. Juga ayat Quran, ke Baitullahil Atiq, ke Baitil Atiq. Omar berkata kepada rombongannya, ada orang yang alim bersama mereka. Kata Omar, kalau macam ni kumpulan ni, cara jawab pun tahu dah ni, ada orang alim. Di tengah-tengah mereka ni ada orang hebat ni, kata Sayyidina Omar, cuma tak tahu siapa. Jadi Omar nak uji lagi, sebab nak tahu siapa alim tersebut. Maka ditanya lagi, manakah ayat Al-Quran yang paling agung? Dalam Al-Quranul Karim, sebanyak-banyak ayat yang kita katakan tadi itu, 114 surah yang Allah turunkan, 6.236 ayat yang keseluruhannya, mana satu ayat yang paling agung? Dalam bahasa Arab dia panggil a'zam, a'zama ayah fil Quran, ayat yang paling agung dalam Al-Quran. Maka jawab Abdullah bin Mas'ud, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itulah ayat yang paling agung, iaitu ayatul kursi. Ayat yang paling agung di dalam Al-Quran. Bahkan ini sabit daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abdullah bin Mas'ud ni kita katakan tadi, bukan sekadar dia ni hatinya terlalu terikat dengan Al-Quran dan mengetahui rahsia-rahsia ayat, bahkan dia juga orang yang boleh mengkategorikan tajuk-tajuk ayat-ayat Al-Quran. Masya Allah. Hari ini Quran kita yang kita baca tuan-tuan, ada tafsir-tafsir tertentu dah meletakkan tajuk. Tajuk-tajuk. Orang pertama yang mengasaskan perkara tersebut ialah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Umar, tanya mereka, ayat Al-Quran manakah yang paling jelas? Ayat manakah abyan? Abyan ni maksudnya ayat yang paling jelas. Maka jawab Abdullah bin Mas'ud, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebaikan serta memberi bantuan kepada kaum kerabat dan melarang daripada melakukan perbuatan-perbuatan keji dan mungkar serta kezaliman. Ia mengajar kamu dengan suruhan dan larangannya ini supaya kamu mengambil peringatan mematuhinya. Inilah ayat yang paling jelas perintah Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Tanya mereka, apakah ayat Quran yang paling menyeluruh, ayat yang paling detail sehingga kan sekecil-kecil perkara pun ada dalam ayat tersebut? Apakah ayat itu? Maka jawab Abdullah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang buat benda baik walaupun sebesar atom, Allah tahu, dia akan nampak nanti hari akhirat balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang buat walau sebesar zarrah kebaikan, keburukan, ia juga akan melihatnya pada hari kiamat kelak. Yakni semuanya detail di dalam suratan amalnya. Masya Allah.
Perintah Umar tanya mereka ayat Al-Quran manakah yang paling menggerunkan? Mana satu ayat Quran yang paling menggerunkan? Maka jawab Abdullah, laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahlil kitab, may ya'mal su'an yujza bihi wala yajid lahu min dunillahi waliya wala nasira. Ya, surah An-Nisa ayat 123. Balasan yang baik yang dijanjikan oleh Allah itu tidak akan didapati hanya dengan angan-angan kamu semata-mata dan tidak pula dengan angan-angan ahli kitab. Masya Allah. Allah suruh kita beramal dan jangan berangan. Ya, Allah suruh kita beramal dan jangan berangan-angan semata-mata. Ya. Ia akan dibalas, sesiapa yang melakukan kejahatan ia akan dibalas dengan kejahatan itu, dan ia pula tidak akan dapat selain daripada Allah seorang pun yang akan melindunginya, dan tidak ada juga yang dapat menolongnya. Ini ayat yang menggerunkan. Ya, saat kita dibangunkan di hari akhirat kelak, kita akan sedar bahawa tidak akan ada yang boleh membantu kita kecuali dengan orang-orang yang Allah bagi peluang untuk syafaatkan kita. Tuan-tuan, kita berbicara berkenaan dengan Al-Quran. Nabi kita katakan semua daripada umat baginda layak untuk dapat syafaat baginda, illa man hajabahul Quran, kecuali orang-orang yang Quran yang tak bagi Nabi kita bagi syafaat. Saat Nabi kita nak bagi syafaat, Quran tampil. Quran kata orang ni tak boleh. Orang tu orang yang takkan dapat syafaat Rasulullah. Ya, illa man hajabahul Quran. Semua orang kata Rasulullah akan dapat syafaat kecuali orang yang dihijab oleh Al-Quran, yakni Al-Quran yang tak benarkan Nabi kita beri syafaat kepadanya. Ini yang kita takut. Dan inilah yang kita katakan tadi, dalam kehidupan kita juga kita kena pastikan ada Quran dalam jiwa kita, ada Quran dalam hidup kita. Mulakan awal pagi kita, ya, kehidupan kita dengan Quran, dan penutupnya juga dengan Al-Quran. Sebab Nabi kita katakan iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran, nanti Quran hari kiamat nanti datang sebagai pemberi syafaat kepada orang yang membacanya. Tak dapat baca banyak, ya, baca yang sikit-sikit. Ya, tadi kita baca surah Muzammil tadi waktu solat subuh, Allah perintahkan faqra'u ma tayassara minal Quran. Baca mana yang mudah pada kalian daripada Quran. Kalau kita baca Qul huwallahu ahad pun Quran, kalau kita baca surah Baqarah pun Quran. Ya. Jadi baca mana yang mudah bagi kita. Ustaz tak apalah, Ustaz Al-Hafiz, kami semua Al-Habis. Ya, kalau macam tu baca mana yang kita habislah. Ya. Baca saja mana-mana yang kita dapat baca. Kalau Qul huwallahu ahad sekalipun tak jadi masalah. Yang penting dalam hidup kita, kita lazimi bacaan-bacaan tertentu daripada Al-Quran, sehingga setiap hari ada ayat yang kita baca. Tanyakan kepada mereka ayat apakah yang amat membangkitkan rasa berharap dengan rahmat dan keampunan Allah. Mana satu yang dikatakan arja ayah. Arja ayah ni maksudnya ayat yang berikan pengharapan kepada kita, ayat yang memotivasikan kita, ayat yang supaya kita tidak berputus asa dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Maka kata Abdullah, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, yakni dengan perbuatan-perbuatan maksiat, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, kerana sesungguhnya Allah mengampunkan segala dosa. Sesungguhnya dialah jua yang maha mengampun lagi maha mengasihani. Ini keampunan tanpa syarat. Ya, keampunan
tanpa syarat, sehingga disebutkan yaghfiruz dzunuba jami'a. Allah mengampunkan semua dosa-dosa. Masya Allah, ya, keampunan tanpa syarat. Namun ayat ini kata para ulama adalah ayat mutlak, yang mana ada pengkhususannya, yaitu ayat innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah, ya, tidak akan mengampunkan dosa orang yang melakukan syirik terhadapnya, dan Allah mengampunkan seluruh dosa-dosa yang lain. Ini surah Zumar ayat 53, ayat yang paling beri pengharapan pada kita. Tanyakan kepada mereka, adakah Abdullah bin Mas'ud ada bersama mereka? Bila tanya tu, Sayyidina Umar dah boleh teka dah. Ya, orang alim yang ada di tengah-tengah kumpulan dalam kegelapan tadi tu, tak lain dan tak bukan, kalau sampai boleh kenal ayat-ayat Quran macam ni, apakah bersama kalian Abdullah bin Mas'ud? Maka orang ramai pun mengatakan, ya benar, Allahumma na'am, sungguh yang ada dengan kami ni Abdullah bin Mas'ud. Itulah, ya, kehebatan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud dalam ilmu Al-Quran. Abdullah bin Mas'ud bukan sekadar qari, alim, abid, zuhud. Beliau merupakan seorang yang gagah, tegas, mujahid dan berani apabila keadaan menuntut demikian. Cukuplah sebagai buktinya Abdullah bin Mas'ud merupakan orang Islam pertama di dunia ini yang memperdengarkan Al-Quran di khalayak ramai selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, tuan-tuan, inilah orang pertama, awwalu man jahara bil Quran ba'da Rasulillah. Orang pertama yang baca Quran secara terang-terangan di tengah khalayak ramai selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu hari di Mekah, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumpul, dan ketika itu mereka adalah golongan yang sedikit dan tertindas. Mereka berkata, demi Allah, Quraisy belum lagi mendengar Al-Quran yang dibacakan kepada mereka. Siapa yang sanggup untuk memperdengarkannya? Maka kata Abdullah, aku sanggup memperdengarkannya kepada mereka. Jadi ketika mana turunnya surah Ar-Rahman, 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan was samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Ya, ayat ini ayat yang sangat indah sekali. Ayat ini pula mencabar akal pemikiran manusia, menyebut akan nikmat-nikmat kebesaran Allah yang Allah anugerahkan yang tak mampu direka oleh manusia. Ayat-ayat dalam surah Ar-Rahman ini merupakan ayat keagungan Allah yang Allah tanya pula, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, mana satu lagi daripada nikmat Tuhan kamu yang kamu nak dustakan? Sebab semua ni adalah nikmat anugerah daripada Allah. Maka dengan sebab itu sahabat-sahabat ni bincang, aduh, alangkah baiknya kalau orang Quraisy ni dengar ayat-ayat ni. Mudah-mudahan terbuka pintu hati mereka untuk menerima agama Allah sesudah dengar ayat-ayat daripada surah Ar-Rahman. Jadi kata Abdullah, aku sanggup. Abdullah bin Mas'ud ni, tuan-tuan, disebutkan bahawa dia orangnya kerdil. Kalau dia berdiri sama seperti orang yang sedang duduk. Kerdilnya Abdullah tu, kecil aja dia ni. Ya. Kata dia, tak apa, dia sanggup. Ya, dia sanggup untuk baca Al-Quran di tengah orang ramai. Maka kata para sahabat, kami bimbang keselamatan kamu, biarlah tugas ini dipikul oleh sahabat yang mempunyai keluarga dan kabilah yang boleh melindungi dan mempertahankannya daripada kejahatan Quraisy. Jadi kata mereka, kamu ni anak Ibnu Ummi Maktum, ya, kamu ni anak Ibni Ummi Abdin, bapak kamu dah meninggal, kamu ni tak ada siapa nak bela kamu, kami takut nanti kamu kena pukul. Kami boleh, kalau boleh kami nak orang-orang yang ternama, orang-orang bangsawan yang kalau dia baca pun, ya, orang takkan pukul dia, takkan bunuh dia, disebabkan apa? Hormat kepada kabilah dia, takut dengan kabilah dia. Namun Abdullah mengatakan, biarlah aku lakukan, sesungguhnya Allah akan mempertahankan dan melindungiku.
Keesokan pagi Abdullah pergi ke Masjidil Haram. Dia menghampiri makam Ibrahim. Ketika itu orang Quraisy sedang duduk di sekeliling Ka'bah. Dia berdiri di atas makam Ibrahim dan memulakan bacaan. Ya, surah Ar-Rahman dibacanya satu persatu. Abdullah meneruskan bacaannya. Quraisy pula mengamati apa yang mereka mendengar. Mereka saling pandang memandang. Oh, rasa indahnya ayat-ayat Allah ni. Ya, ayat-ayat Quran ni. Ya, kalimah-kalimah yang disebut oleh Abdullah. Apa yang dikatakan oleh Ibnu Ummi Abdin. Celaka dia. Dia membawa ayat yang Muhammad bawa. Masya Allah. Baru mereka sedar, dah lama sikit baru sedar. Oh, ni rupa-rupanya ayat yang Muhammad baca. Kata mereka setelah tahu apa yang sedang dibacanya. Mereka bingkas bangun menuju ke arah Abdullah yang sedang memperdengarkan Al-Quran. Mereka terus memukulnya. Namun Abdullah terus membaca. Dia mengalami cedera parah. Muka dan kepalanya dibasahi dengan darah. Masya Allah. Abdullah pulang bertemu dengan para sahabat dengan darah yang masih mengalir. Lalu kata mereka, inilah yang kami bimbang berlaku kepadamu. Namun apa jawab Abdullah? Demi Allah, sekarang musuh-musuh Allah tersebut terlalu mudah pada pandanganku. Jika kalian mahu, esok pagi aku akan pergi lakukan lagi. Masya Allah, esok aku boleh baca lagi, kata Abdullah. Kalau kalian nak. Maka orang ramai kata, cukuplah kamu telah memperdengarkan kepada mereka perkataan yang mereka benci. Abdullah bin Mas'ud hidup sehingga zaman Khalifah Osman bin Affan, tuan-tuan. Ketika beliau sakit nazak, Osman datang ziarah. Waktu dia sakit nazak, Sayyidina Osman datang ziarah. Ini juga salah satu daripada mutiara, kita katakan wasiat daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud yang patut-patut kita amalkan dan mudah-mudahan Allah permudahkan urusan kita. Osman bertanya, apakah yang ingin kau adukan? Ya, saat Sayyidina Osman datang berziarah ni, ya, ziarah orang sakit ni salah satu daripada peluang besar untuk dapat pengampunan Allah. Siapa yang ziarah orang sakit, duduk bersama dengan orang yang sakit tadi tu, maka Allah utuskan para malaikat, ya, yang mendoakan keampunan untuk dia, syurga untuk dia selama mana dia ada dengan orang sakit tersebut. Jadi ya, Sayyidina Osman bin Affan ni datang berziarah. Lalu dia pun tanya Abdullah, kamu nak mengadu apa, nak minta apa? Ya, maka pada ketika itu kata ya, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, dosa-dosaku. Maksudnya aku nak mengadu tentang dosa aku aja. Osman bertanya, apa pula yang kamu inginkan? Kamu nak apa, wahai Abdullah? Maka kata Abdullah bin Mas'ud, rahmat Tuhanku. Aku mengharapkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, kasih sayang Allah. Yang mana kita masing-masing ini juga sebenarnya kita hidup dalam rahmat Allah. Bahkan kita berada di sini pada pagi ini pun kerana rahmat dan kasih Allah, sehingga kita tergerak untuk dibawa ke sini. Osman radhiyallahu ta'ala anhu bertanya, adakah perlu aku perintahkan agar peruntukan untuk kamu yang kamu enggan mengambilnya sejak beberapa tahun diserahkan kepadamu? Tanya Sayyidina Osman, kamu nak tak bahagian kamu yang selama ni kami peruntukkan daripada Baitul Mal untuk sahabat-sahabat? Zaman Sayyidina Osman, tuan-tuan, sahabat-sahabat ni dibagi allowance, ya, guru-guru Al-Quran dan sebagainya dibagi ya, bayaran bulanan. Namun Abdullah bin Mas'ud tak nak ambil, ya, tak pernah dia ambil. Maka tanya Sayyidina Osman, kamu nak tak kalau aku bawakan, ya, perintahkan supaya diserahkan kepada kamu? Kata Abdullah, aku tidak perlukannya. Kata Sayyidina Osman, ia boleh diberikan kepada anak-anak perempuanmu selepas pemergianmu. Kata Sayyidina Osman, mungkin boleh jadi hak, ya, pewarisan dan juga, ya, menyenangkan kehidupan anak-anak Abdullah bin Mas'ud yang semuanya perempuan. Maka tanya Abdullah, adakah kamu bimbang mereka akan jadi miskin? Dia tanya kepada Osman, kamu bimbangkah anak-anakku yang aku tinggalkan nanti akan miskin? Sesungguhnya aku telah memerintahkan mereka agar membaca surah Al-Waqi'ah setiap malam. Dan sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man dawama
ala tilawati surat al-waqi'ah fi kulli lailatin lam tusibhu faqatun abada. Nabi kita katakan, sesiapa yang membaca surah al-waqi'ah setiap malam, dia tidak akan ditimpa kefakiran selama-lamanya. Kefakiran takkan sentuh dia selama-lamanya. Dalam riwayat yang lain disebut faqatun. Faqatun ni maksudnya serba kekurangan, takkan sentuh dia. Dia akan rasa hidup dia serba cukup. Tak pernah rasa serba kurang. Itu yang dikatakan lam tusibhu faqatun. Kita kadang-kadang kita rasa masa yang kita ada 24 jam tak cukup. Rasa cukup ni bukan sekadar pada harta, bukan sekadar pada makan, minum dan pakai. Tetapi rasa cukup juga ialah pada nilai dan kualiti masa. Kalau dulu-dulu kenapakah kita sempat duduk, kenapakah ada orang yang sempat duduk di kuliah, sempat solat, sempat solat tahajud, sempat solat duha, tiba-tiba Allah sibukkan dia sampai tak sempat semua tu. Maksudnya dia juga telah ditimpa dengan faqatun, rasa kekurangan dalam hidup. Sebab apa? Orang lain ada masa 24 jam sama juga macam dia, tapi orang lain boleh buat solat duha, orang lain boleh lagi baca kitab, orang lain boleh lagi duduk sekejap di majlis-majlis ilmu, orang lain boleh lagi dengan solat berjamaah 5 waktu, sedangkan dia juga ada 24 jam, tapi dia tak ada peluang-peluang yang macam tu. Maka dia juga tusibhu faqatun. Dia telah ditimpa dengan musibah tidak cukup. Musibah tidak cukup. Maka orang yang sentiasa melazimi bacaan surah Al-Waqi'ah setiap malam, dia tidak akan ditimpa dengan musibah ketidakcukupan. Ini di antara kelebihan beramal dengan surah Al-Waqi'ah. Apabila malam menjelma, Abdullah bin Mas'ud kembali menghadap Allah dalam keadaan lidahnya basah dengan zikrullah dan alunan merdu ayat-ayat Allah. Meninggal pun meninggal sambil berzikir dan baca Quran. Jenazahnya disembahyangkan oleh kaum muslimin, di kalangan mereka ialah Zubair bin Awam, salah seorang daripada 10 orang yang dijanjikan syurga. Kemudian beliau dikebumikan di Baqi'. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya, Masya Allah. Dia dikebumikan di perkuburan Baqi'ul Gharqad, tuan-tuan. Perkuburan yang Nabi kita katakan akan dikuburkan di sana 70.000 orang manusia, yang semuanya akan masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Sehingga kan Nabi kita berpesan, sesiapa di kalangan kalian yang kalau datang ke kota Madinah, kalau boleh mati, biarlah mati di Madinah. Maksudnya Nabi kita pesan tu, kalau boleh hidup lama di Madinah, hiduplah lama di Madinah sampai meninggal di Madinah. Jangan pergi Madinah terjun bangunan pula sebab nak mati di Madinah. Bukan macam tu maksud dia. Kalau boleh mati di Madinah, biarlah mati di Madinah. Maksudnya kalau boleh kerap datang, sampailah kalian meninggal di kota Madinah. Kerana yang meninggal di Madinah akan mendapat kesaksian daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan syafaat khusus daripada baginda Nabi, sehingga tidak dihisab dan tidak diazab. Itulah sebahagian daripada kisah yang kita dapat nukilkan pada pagi ini. InsyaAllah dalam pertemuan yang akan datang, tuan-tuan, kita akan baca berkenaan dengan pencari kebenaran. Macam mana beliau, Masya Allah, daripada seorang yang beragama Majusi kemudian menjadi seorang Muslim yang hebat. Bahkan perjalanan yang jauh itu hanya dengan membawa satu misi yang besar, misi untuk menyelamatkan kota Madinah Al-Munawwarah. InsyaAllah dalam pertemuan yang akan datang. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyyan wa la matruda wa la mahruma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.